A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup pada pagi ini dengan menghirup udara yang segar dan menikmati nikmat iman dan juga Islam. Bertemu lagi kita pada pagi ini dalam halaqah Sayyidina Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita lanjutkan perkongsian ataupun kuliah kita pada pagi ini, saya ingin mengajak diri saya sekali dan sidang pendengar semua yang mana tengok pada live pada pagi ini, ahlan wa sahlan. Kita sama-sama kita bacakan selawat at-tafrijiyah. Moga-moga pada pagi ini kita mula dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan kita sudah pun masuk dalam satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil wa'ijun wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adali kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibun wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sudah pun masuk ke dalam satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disebabkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan
permulaan pada pagi ini sebagai satu titik mula untuk kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya petik satu hadis yang Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu letakkan di dalam awal kitab Riyadhus Salihin. Kitab ini makruf di seluruh dunia bahawa inilah manhaj ataupun metodologi bagi Al-Imam An-Nawawi bertasawuf. Kata guru kami almarhum Syekh Dr. Nuruddin Aitr, kalau nak lihat bagaimana tasawufnya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, maka tengoklah kepada dua kitab ini, dan beliau sebut antaranya Riyadhus Salihin dan Al-Azkar. Dan kata sini-sini kami di Al-Azhar, abang-abang sini dia kata apa? Imam Nawawi ni dia orang yang soleh, maka dia akan karang satu kitab Riyadhus Salihin bagi taman. Maksudnya taman bagi orang-orang soleh. Apa orang-orang soleh ni buat bila berada di dalam taman dan ataupun dalam satu, orang kata satu kitab ni dia ataupun satu kitab ni nama dia seumpama macam taman, dan melihat bagaimana orang-orang soleh bermuamalah dalam kehidupan mereka. Ada satu lagi nama dia Al-Azkar. Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu ini beliau orang yang kuat berzikir. Maka Imam Nawawi karang satu lagi kitab nama dia Al-Azkar. Ini himpunan hadis-hadis tentang kelebihan berzikir, berapa banyak nak berzikir mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ni kitab ni juga taklah semua dia letakkan yang sahih sahaja. Dia akan letak juga hadis-hadis yang dhaif untuk beramal, sama juga dalam Al-Azkar. Ini bukan satu kesalahan bagi Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis yang dhaif di dalam kitab dia, kerana hadis dhaif ada nilai dalam Islam. Dan orang yang tolak hadis dhaif ni dia menyalahi jamaahir minan ulama yang menerima hadis dhaif untuk beramal. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin? Wa bi isnadina muttasil ila sidina al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurti ibn Razah ibn Adi ibn Ka' ibn Lu'ay ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ini Imam Nawawi beliau meletakkan nasab Sidina Amirul Mukminin Sidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Panjang nasabnya. Kalau kita buka dalam hadis Sahih Bukhari, hadis ni ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi kita akan jumpa tak ada lah perkataan yang panjang-panjang ni, nasab-nasab yang panjang ni tak disebut pun. Cuma ini style ulama bila mana mengarang kitab, mereka akan letak macam Imam Nawawi, dia akan tulis juga nasab-nasab sahabat ke yang mana ada kaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyati wa innama likulli imra'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa awin imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatihi. Rawahu imaman muhaddithin. Rawahu imaman muhaddithain Abu Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ini nama penuh bagi Sayyidina al-Imam al-Bukhari. Wa Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim al-Qurashi an-Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhuma fi kitabihima alladhi huma asahul kutub al-musannafah. Ini satu lagi nama bagi al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kedua-dua kitab ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, adalah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran Al-Karim. Ini ittifaq bagi sekalian ulama hadis. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, hadis ini masyhur dibacakan. Semua saya sengaja nak ambil untuk kita tengok apa pula kata Sidina Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam karya dia Lawaqihul Anwar Qudsiyah fil Bayanin Muhammadiyah, yakni apa perjanjian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sidina Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, "Ukhiza alaina ahdul 'am min Rasulillah." Kita telah mengambil
daripada kita telah mengambil perjanjian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa narju min fadli rabbina al-wafa. Moga Allah Taala kurniakan kudrat kepada kita untuk kita dapat buat apa yang kita janjikan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An nukhlisa an-niyata lillahi ta'ala fi ilmina wa fi amalina wa sair amalina. Iaitu perjanjian kita adalah kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa? Pada ilmu kita dan pada pekerjaan kita dan juga keseluruhan perbuatan kita. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Dhuhab Sya'rani dalam kitab beliau, dan dia ada juga menyebutkan lagi wa nukhallisa sa'iril a'malina min sa'irin syawaibina min sa'irid asyawaib sawabin wa syuhudana min babin minnati wal fadli. Nah, hatta min syuhudil al-ikhlas, maksudnya kita disuruh untuk ikhlaskan, maksudnya ikhlas di dalam ikhlas. Macam mana pula dah? Ini kita hadirkan ikhlas kita kerana Allah Subhanahu wa taala pada semua urusan, hatta pada ikhlas kita sendiri. Ini yang susah nak kita nak buat, seperti mana yang Al-Imam Dhuhab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu sebut di dalam muqaddimah. Agak sedikit orang nak beramal dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis pada zaman ditulis kitab ni, pada zaman dia. Padahal kalau dah zaman dia pun dah sedikit orang nak beramal dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang telah difahami oleh para fuqaha dan para ahli hadis. Tambah jugalah pada zaman sekarang. Zaman sekarang amat sedikitlah, termasuk dengan orang yang tengah sedang bercakap ni. Amin huduri istihqaqina sawaban ala zalik wa in qatara lana talaba sawabin syahadnahu min babil minnati wal fadli. Dan sekiranya kalau kita rasa kita dapat rasa satu lintasan ikhlas ini adalah beroleh kepada pahala, maka kita kena tahu bahawasanya perasaan itu adalah satu anugerah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. No? Kalau kita terlintas ikhlas pahala, bahawa kalau kita terlintas ikhlas beroleh pada pahala, kita kena sedar bahawasanya itu semua adalah anugerah datang daripada Allah. Bukan maksudnya bila contohlah saya ikhlas maka berhak untuk saya dapat pahala, sedangkan kita tidak berhak apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Taala sahajalah yang berhak ke atas makhluk dia sendiri. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Imam Dhuhab Sya'rani menceritakan tentang ikhlas dan orang kata sedikit nasihat beliau, maka beliau akan datangkan macam mana kita nak beroleh perasaan ikhlas ke dalam ikhlas itu sendiri. Maka Imam Dhuhab Sya'rani dia beritahu, dia kata apa? Wa yahtaju min murid man yuridu al-amal bi hadzal ahd. Dan siapa-siapa yang berhajat nak beramal dengan perjanjian ini, maka hendaklah dia ila suluki tariqil qaum ala yadi syaikhi sadiqal mutabahhir fil ulumi asyariati. Maka hendaklah dia mengambil guru, yakni guru yang membimbing beliau, yang membimbing seorang hamba Allah ini kepada Tuhan yang sendiri. Macam mana kita nak cari guru murabi ini? Imam Dhuhab Sya'rani letak seorang guru itu dia mesti mutabahir dalam ilmu syariah. Ini orang yang mutabahir ni orang yang bergelut dengan ilmu syariah. Dia bukannya sekadar duduk di depan cakap berkaitan dengan tasawuf, cakap sampai orang tak faham, cakap sampai benda yang zauqi, sampai yang tinggi-tinggi tapi orang tak faham. Ada kita pernah jumpa cakap depan orang ramai, Tuhan kata akulah begini. Bila tanya balik, datang mana ambilan perkataan tersebut? Tak tahu, main rasa-rasa. Ni bukan nak kata kat orang, tapi orang kata tak sepatutnya orang jenis ni dijadikan panduan umat zaman sekarang. Ada yang cakap dalam live Facebook, cakap berkaitan dengan ilmu hakikat, makrifat, sedangkan dia bukan ahli dalam bidang tersebut. Ini fitnah balik.
Lepas tu datang pula gerakan yang mengkafirkan ni, Imam Ibn Arabi, Syekhul Akbar. Datang pula gerakan yang nak menolak sufi. Datang pula orang yang nak tolak ilmu tentang hakikat aulia apa semua bagai ni. Disebabkan beberapa individu yang tak berkeahlian bercakap berkaitan dengan ilmu tersebut. Moga Allah Ta'ala merahmati jasanya Al-Imam Ibn Arabi dan juga Al-Imam Abdul Karim Al-Jili daripada fitnah orang-orang juhala. Allahumma amin. Kata Al-Imam Abdul Haq Sya'rani lagi, bihaisu yuqarriru madahib al-imat al-arba'ah wa ghairiha, yakni orang yang mutabahir dalam ilmu syariah, seorang itu dia boleh takhrirkan mazhab-mazhab dalam Islam yang empat dan selain daripada mazhab-mazhab yang empat lah. Maksudnya kata guru saya Syekhuna Syekh Al-Ustaz Muhammad Nazrul Abu Nasir Al-Azhari, kata yang boleh dia takrin ni maksudnya dia boleh keluarkan pandangan, dia boleh keluarkan pandangan untuk anak-anak murid dia. Ini tidak boleh dalam mazhab sekian-sekian, ini boleh dalam mazhab sekian, ini boleh dan sebagainya. Ini kata beliau lagi, amat payahlah nak jumpa orang yang hebat dalam mazhab yang empat ni zaman sekarang lah. Kalau di Malaysia ni Allahu alam, moga-moga adalah tutup guru kita yang hebat dalam ilmu syariah yang boleh tabahir ataupun yang boleh bergelut dengan empat-empat mazhab ni. Ada, cuma saya lah tak jumpa kan. Tak semestinya saya tak jumpa, maksudnya tak ada. Benda tu ada, cuma saya je tak jumpa. Dan lagi kata Imam Abdul Haq Sya'rani, seorang guru tu dia mesti wa yu'rifu adillataha wa manazi'a aqwa laha. Ini dia boleh ketahui dalil-dalil dalam mazhab kan. Mazhab ni kata macam ni, dalil dia macam ni. Mazhab tu pula jawab tak, pandangan dia macam ni dan dalil dia juga daripada Quran dan juga hadis, ijma' dan juga qiyas. Jangan terpalit dengan terpesona dengan kalam-kalam orang-orang yang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tempat rujukan kita dalam Islam ada dua je, Al-Quran dan juga hadis. Kena ingat dalam usul fiqh ada empat yang asas bagi umat Islam, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Ini orang-orang yang mutabahir dalam ilmu syariah, dia kena tahu tempat empat perkara ni, baru disebutkan sebagai Syekhun Sadiq mutabahir fil ulum syariah. Dan kata Al-Imam Abdul Haq Sya'rani lagi, wa yuqifu ala ummil kitab allati tafarra'a minha kulli qawlin, maka dia boleh mengeluarkan pandangan, mengeluarkan fatwa, dan dia boleh tafarra' setiap masalah yang berlaku daripada ummul kitab, yakni Al-Quranul Karim. Maka beberapa perkara ini yang Imam Syarani sebut, yakni seorang guru yang murabbi, yang mutabahir ilmu syariah, dia mesti tahu takrilkan mazhab, yakni memilih ataupun berpandangan, ada pandangan daripada mazhab-mazhab yang empat. Dia mesti tahu dalil-dalil tempat ambilan setiap mazhab tersebut, dan dia mesti reti dalam ilmu tentang ilmu Al-Quran. Fayashtaghilu man yuridu al-ikhlasa fi a'malihi bi dzikrillahi azza wa jalla. Dan siapa yang nak berikhlas kepada Allah dalam apa jua amalan, maka hendaklah dia sibukkan diri dia dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ni kalau macam dalam sadah sufiyah, dalam tariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidi, zikir mereka hanya Allah, 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 Allah. Tapi itu bukan secara lafaz, tapi mereka hanya sekadar zikir dalam hati, Allah, 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 Allah. Daripada situlah bermulanya riadah ataupun latihan bagi seorang muridin ataupun bagi seorang muslim itu untuk dia mencapai tahap kepada ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kata tak perlu pun tarikat ni, kita asalkan boleh bertasawuf. Sebenarnya tarekah ini, dia tarekah ataupun tarikat ini, dia hanya sebagai latihan kepada setiap orang muslim untuk dia berlatih
sama ada berzikir, sama ada berakhlak baik dan sebagainya. Itu tarekah juga tu. Dalam secara tak sedap kan. Lepas tu duk kata pula bertasawuf mengikut acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kena tanya balik awak, selama ni ulama bertasawuf ikut acuan apa? Kitab Buddha kan, Bible tak, ikut Al-Quran dan Sunnah. Bawa tenang Ustaz. Kata Imam Abdul Sya'rani lagi, fayashtaghilu man yuridu ikhlasa fi a'malihi bi dzikrillah azza wa jalla hatta yuriqu hijabuhu. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini sampai mana? Sampai Allah Taala menipiskan hijab yang ada, yang Allah Taala letakkan kepada setiap orang ni kan. Hijab ni kalau Allah Taala buka, boleh nampak macam-macam. Kata guru kami yang mulia, Ustaz Nazrul Abdul Nasir, kata beliau, dia dengar daripada guru beliau Dr. Ali Jumaah, Matan Mufti Mesir. Dia kata apa? Nahnu qulubuna kazzujaj. Hati kami ni seperti cermin, seperti transparent, boleh menembusi orang lain. Ini cerita ni saya dengar daripada guru saya juga, Ustaz Nazrul. Dia pun dengar daripada guru beliau, Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Ahmad Mamduh dengar daripada Dr. Ali Jumaah. Cerita dia, Dr. Ali Jumaah, dia ada guru dia, guru murabi utama dia, nama dia Syekh Ahmad Mursi. Syekh Ahmad Mursi ini minal awliya kan, antara wali pada zaman dia. Dia cerita suatu hari ni, mereka ni dijemput oleh dijemput oleh seorang governor ataupun pemerintah pada zaman tu. Untuk apa? Untuk makan lah, no? Bila makan, sampai je dekat rumah governor tu, sampai-sampai atas meja tu penuh dengan makanan lah. Makanan sedap-sedap kan, daging panggang, ayam golek, apa semua tu kan, makanan orang Mesir lah, no? Lepas tu guru ni pun, Syekh Ahmad Mursi ni pun, dia ambil lah makanan. Dia ambil ayam, dia makan sikit, itu dia letak balik. Lepas tu dia tanya dekat gibnah tu, ada ni tak? Ada roti dengan gibnah tak? Gibnah ni keju, roti dengan keju. Lepas tu orang heran lah, kenapa yang Syekh minta makan roti dengan keju, sedangkan ada makanan sedap ni, ayam panggang, ikan bakar, apa semua, buat Syekh tak makan tu kan. Lepas tu tak apa, yang si pembantu ni pun pergilah ambil roti dengan keju, makan lah tu sampai habis, selesai. Lepas tu balik. Lepas tu Syekh Ahmad Mursi ni pun cerita lah, dia beritahu dekat anak murid dah, Syekh Ali Jumaah. Dia kata dia ambil cawan, dia kata dia minum, dia pakai minum cawan, dia minum air dalam cawan lah, no. Ambil cawan, dia tunjuk dalam dekat cawan tu, dia kata qulubuna kazujaj, hati kami seperti cermin. Lepas tu, sebab dia beritahu tu ada sebab tu. Lepas tu pembantu Syekh Ahmad Mursi ni pun telefon governor yang ajak depa ni makan tadi tu. Telefon, dia tanya, tadi ni masakan tadi ni siapa yang masak ni? Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu governor tu jawab, yang masak ni orang rumah saya. Dia tanya orang rumah. Lepas tu dia tanya lagi, orang rumah kamu mai haid ke? Haid, main datang bulan ke kan? Lepas tu governor ni pergi tanya lah si orang rumah dia. Tanya, hang datang haid ke hari ni? Saya datang haid. Rupa-rupanya Syekh Ahmad Mursi tahu makanan tersebut dia dimasak oleh orang perempuan yang datang haid. Ini bukan maksudnya haram makan makanan perempuan haid, tak. Ini sebagai riadah. Nak makan pun pilih orang yang masak yang suci, yang tidak ada hadas pada dia. Tambah lagi ada yang besar, no. Lepas tu kalau kami di Mesir, kalau setiap kali hadrah ataupun majlis zikir bagi tarekat Naqsyabandi Al-Khalidi, yang masak mesti lelaki, bukan orang perempuan. Sebab apa? Sebab nak jaga bersih tu.
Yang masak tu mesti orang lelaki, dan orang lelaki yang masak tu pula dia mesti berwuduk, tak boleh tak wuduk. Kalau tak berwuduk, kami punya murabi kami dia halau pula ambil balik. Sampai tahap macam tu nak menjaga bab makanan. Sebab apa? Sebab nak menjaga hati tu dia bermula dengan makanan dan sebagainya. Zaman sekarang ni wallahu alam lah kan, orang nak makan pun halal dan tayyiban. Jangan tengok sekadar halal saja, tapi tayyiban buang. Kena ambil dua-dua sekali. Itu apa yang Islam ajak. Sebab kita ada roh, dan roh kita perlukan makanan yang bersih. Kalau makanan-makanan yang bersih, roh kita pun elok, baru senang kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan kita dalam ilmu tasawuf, untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya untuk sekadar teori. Berzikir banyak ni bid'ah, berzikir banyak tu bid'ah. Tak, dia untuk kita beriadah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya, untuk mempelajari ilmu tasawuf. Dan kata Al-Imam Abdulwahab Sya'rani lagi, ini nasihat beliau yang terakhir, wa yadkhulu hadrata al-insani allati ya'budullah fiha ka'annahu yarahu. Dan kita masuk ke dalam hadrah al-ihsan, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kita merasakan kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam hadis yang Nabi sebutkan, ka'annahu yarahu. Kalau tak rasa macam mana Allah Ta'ala melihat ataupun memandang kita, maka kita kena merasakan kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu cerita berkaitan dengan awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makruf kalau disebutkan nama ini, bagi orang yang mempelajari ilmu fiqh Syafi'i akan jumpa nama beliau. Siapakah beliau? Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau di penghujung umur beliau lumpuh. Apa yang ajaib, setiap kali masuk waktu semayang, dia boleh berdiri, dia boleh pergi ambil wuduk, dan dia semayang berdiri elok, dan dia tunaikan semayang sampai habis. Kemudian habis je waktu semayang, dia lumpuh balik. Ini yang paling sakan ni. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala melihat beliau dan memandang beliau, diberikan anugerah kepada Allah untuk semayang seperti orang biasa. Begitu juga jadi kepada almarhum guru kita, Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Beliau dirawat di hospital, kena bius, dia kena suntikan. Sepatutnya waktu tu dia tidur, tapi doktor pelik, setiap kali waktu semayang, dia semayang macam biasa, atau semayang tahajud sekalipun. Dan sebab perkara tersebut, sewaktu hidup beliau dah menjadi kebiasaan. Bila dah jadi biasa, benda yang luar biasa pun jadi biasa. Apa dia? Mencarinya adat. Ini karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba-hamba yang terpilih. Bila mana dah biasa, contohnya wali ini, kebanyakan mereka kurang bercakap dan mereka ni kurang tidur, maka Allah Ta'ala berilah kelebihan kepada mereka. Kita ni tak wali ni lagu tu lah banyak makan, banyak tidur, masuklah dengan saya. Baik, itulah sekadar perkongsian saya pada pagi ini berkaitan dengan halaqah Al-Imam Abdulwahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, tentang berkaitan dengan macam mana kita nak mencapai tahap ikhlas, dan kita nak membenarkan niat kita tu. Perkara ini penting, sebab guru-guru kami di Al-Azhar, dia selalu sebutlah, apa main ke Al-Azhar ni untuk apa? Ada yang jawab, kami datang ke Al-Azhar ni sebabnya untuk berjalan-jalan, nak tengok piramid, nak pergi ke mana lagi, nak pergi ke Matrusiwa. Matrusiwa ni tempat dia cantik, ada pantai apa semua ni, boleh snorkeling semua. Ada yang sebut macam tu. Dia akan dapat apa yang dia niat. Bagi orang yang macam guru-guru kita yang tanah Melayu, yang pernah mengajar dalam Masjid Azhar, mereka niat mereka nak jumpa dengan masyayikh, Allah Ta'ala pemudahkan niat mereka tu jumpa dengan masyayikh. Kalau macam sahabat-sahabat saya ni, ada beberapa orang lah, tak semua, yang mereka niat nak berjalan, mereka dapat berjalan. Mereka akan dapat apa yang mereka niat, dan sungguh Allah Ta'ala bagi apa yang mereka niatkan. Baik,
Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di kesempatan ini saya ingin buat satu pengumuman lah. Madrasah Darul Mumtaz sekarang ni dia buka lagi peluang bagi kemasukan pelajar baru bagi tahun sesi tahun 2021. Terbuka kepada sekolah rendah pun ada, sekolah menengah pun ada. Dari darjah 1 sampailah tingkatan 5 ni apa pakej yang pihak sekolah letakkan kepada masyarakat sekarang. Masuk daripada darjah 1, mulanya baca Al-Quran, mengenal huruf, mengenal bacaan dan sebagainya. Kemudian naik kepada satu peringkat, boleh menghafal Al-Quran. Hafal Quran sampai tingkatan 5, insya-Allah khatam 30 juzuk. Kalau khatam 30 juzuk, ada kemungkinan pihak sekolah akan ambil satu lagi inisiatif untuk buat imtihan ataupun ujian syahadah untuk anak-anak pelajar kita yang mana dah siap 30 juzuk. Ini hebatlah kalau ambil syahadah apa semua ni. Kemudian saya ingin mengajak semua, marilah sama-sama kita ambil peluang satu platform yang Allah Ta'ala sediakan depan mata kita untuk mendidik anak-anak kita ke arah satu pendidikan yang seimbang dunia dan akhirat. Sebab di sini kita ada praisa yang besar, antaranya UPSR kita ada, PT3 pun ada, SPM pun ada. InsyaAllah kalau ada stamp pun kita akan buat, pihak sekolah akan buat. Kita tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, sa'unabbi'uka bi abwabin min khair, saumun jannatun wa sadaqun tudfi'u al-khati'ah kama yutfi'ul ma'u an-nara wa qiyamul 'abdi minal laili. Hadis ni datang daripada Musnad Imam Ahmad, dan Imam Ahmad sebut isnad hasan, sanad dia hasan. Daripada Muaz bin Jabal bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan memberitahu kepadamu pintu-pintu kebaikan, iaitu puasa adalah perisai, sedekah meleburkan dosa seperti air memadamkan api, dan seorang hamba bangun di malam hari. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, bila mana beliau berwuduk, beliau melihat dosa-dosa dia jatuh, ikut ayat tu sekali, basuh tangan, dosa-dosa dia jatuh. Tara Imamul A'zam, Imam Abu Hanifah tu ada dosa, takkan kita tak ada dosa kan? Jadi tepuk dada, tanyalah iman, termasuk dengan saya tadi. Baik, apa pengajaran hadis yang kita boleh dapat daripada hadis tersebut? Yang pertamanya, banyak pintu-pintu kebaikan ni yang Allah Ta'ala bagi kepada setiap orang mukmin dan setiap orang muslim. Antaranya ibadat puasa dan sedekah dan qiyamul lail. Kalau tak boleh nak buat puasa ni, puasa sunat no, kalau tak boleh nak berpuasa, maka kita bersedekah. Sedekah ni kalau tak boleh 1,000, bagilah 2,000. Kalau tak boleh lagi, bagi seorang RM1 pun tak apa. Baik, yang kedua, ibadat puasa adalah pintu kebaikan yang menjadi benteng dan perisai bagi orang mukmin. Puasa ni dia melemahkan nafsu untuk kita buat benda yang jahat, no? Kalau orang tu banyak sangat makan, maka nafsu dia pun akan kuat. Ini kita sendiri pun boleh tengok lah. Ada kalangan kita sendiri, termasuk dengan diri saya, kalau makan banyak ni, tidur pun banyak, nafsu makan tu kira nak tambah, tu pun jadi sakit juga. Jadi dianjurkan untuk berpuasa untuk kita melemahkan nafsu kita dan buat amalan yang lebih baik daripada makan. Apa dia? Iaitu bersedekah kepada mana-mana institusi pengajian, terutamanya tempat-tempat industri perindustrian pengajian lah, macam madrasah, macam Darul Mumtaz. Sedekah kepada situ. Untuk apa? Untuk dengan niat moga-moga sedekah kita ni menjadi satu amalan dan juga satu, orang panggil apa, satu biji benih yang kita tanam dekat sekolah dan kita boleh dapat hasilnya kelak.
Bila anak-anak yang dididik di sini mengikut acuan yang Islam, mengikut apa yang ditunjuk oleh para alim ulama, maka mereka akan keluar menjadi ulama dan sebagainya. Ini masyarakat akan mengambil istifadah daripada alim ulama. Dan yang ketiga, yang terakhir, ibadah sedekah pula itu adalah pintu kebaikan orang mukmin yang boleh menjadi penghapus dosa daripada dosa. Ini ambil daripada hadis ittaqun nar wala bi syiqqin tamrah. Hindarilah neraka meskipun dengan sebiji kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari, dan tak perlu saya nak bagi tahu hadis ni sahih ke dhaif, katakan dah dia dhaif dalam sahih Bukhari kan, mestilah sahih. Jadi sedekah boleh menjadi penghapus dosa. Takkan kita nak sedekah RM1 kan? Sedekahlah paling kurang RM5,000 untuk kita hapuskan dosa kita yang banyak. Munasabah lah, dosa kita banyak, sedekah pun banyak. Kalau dosa kita sedikit, kita sedekah pun sedikit. Jadi kalau nak Allah Ta'ala sayang lebih, kita ambillah peluang untuk sedekahkan yang banyak-banyak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menginfakkan sebahagian harta kita, sebahagian pada wang ringgit kita kepada pada tempat-tempat pengajian. Moga-moga dengan sedekah tu yang saya sebut tadi lah, jadi benih yang sampai satu masa kita nak kutip hasil tu, kita nak ambil buah dia. Dan yang terakhir daripada istifadah daripada hadis, ini kita disarankan untuk menghidupkan malam kita dengan qiyamul lail. Qiyamul lail syaratnya mesti tidur dulu selepas isyak. Kalau kami dekat Mesir ni Allahumma salli alaihi wasallam, sana kalau masuk bulan musim sejuk, maghrib dia awal. Maghrib awal, subuh pun awal lah. Jadi maghrib tu sembahyang pukul lebih kurang dalam pukul 6, 6.30 macam tu. Kemudian isyak masuk pukul 7. Pukul 7 kami tidur. Lagi bangun pukul 9, bangun pukul 9 tu dia dah kira qiyamul lail dah. Baca kitab, baca Quran, hafal Quran, hafal matan dan sebagainya. Itu dia kira sebagai amalan yang juga yang sunat bagi penuntut ilmu lah. Kalau yang bukan penuntut ilmu, dia boleh bangun daripada tidur tu, dia sembahyang 2 rakaat pun cukup dah. Tak banyak pun, 2 rakaat je sembahyang tahajud. Kemudian kalau rasa berat lagi, bangun je daripada tidur, sebut astaghfirullahalazim. Itu pun dah kira sebagai qiyamul lail. Kalau rajin lagi, baca Quran pula, walaupun satu ayat, alif lam mim, cukup. Betul dia molek tidur, tak apa lah, boleh. Menghidupkan malam dengan apa? Dengan melakukan solat sunat, tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon ampun dan berdoa merupakan pintu kebaikan seorang mukmin untuk membina kekuatan rohani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa silatul mukmin. Doa ini salah satu daripada senjatanya orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, yang terakhir sekali, saya dengan rendah hati ingin mengajak tuan-tuan semua yang berada di luar sana, yang sedang melihat live dalam page madrasah sekarang ni, untuk sama-sama kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyumbang sedikit harta kita kepada madrasah Darul Mumtaz, walaupun hanya RM RM1 sahaja. Baik, untuk makluman, kami di pihak sekolah masih lagi memerlukan baki wang sebanyak 100,000 lagi untuk melunaskan pembayaran tanah sekolah. Dan jasa-jasa tuan yang membantu pihak sekolah amatlah kami hargai dengan ucapan ribuan terima kasih. Baik, aqulu qali hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma karimu tuhibbu wa'fu 'anna an walidina an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayati minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada pagi ini pertemuan yang dirahmati oleh-Mu ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bantulah kami, permudahkanlah urusan kami, berikanlah kejayaan kepada kami, berilah kejayaan kepada anak-anak didik kami dengan segala apa yang kami rancang dan usahakan.
Mudah-mudahan semua dalam bantuanmu dan kehendak dan hidayahmu, dan juga dengan kudrat dan iradat kamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kepada kami pintu-pintu kebaikan, pintu nikmat, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu afiat, pintu-pintu keampunan dan pintu-pintu syurga dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sedekah yang telah mereka berikan kepada kami, janganlah kurangkan harta mereka ya Allah. Bahkan Kau tambahkan lagi berlipat ganda dan berkati mereka ya Allah. Mudah-mudahan dengan harta yang dikongsikan ini bawa manfaat, kebaikan kepada mereka dan ahli keluarga mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan sedekah yang diberikan kepada kami ya Allah, sesungguhnya telah meringankan beban kami dalam demi melaksanakan tugas kami mendidik anak bangsa kami ya Allah, terutamanya anak-anak yatim miskin yang belajar di Darul Mumtaz. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan dengan pertolongan mereka ini Allah akan menolong mereka dalam segala hal, dan ketika mana mereka memerlukan pertolongan, wahai Allah, wahai ya Allah, ya Tuhan kami yang mendengar segala rintihan hamba-hamba kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala